Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Joran Borneo 2. Setakat ni macam mana? Puas tak tengok saya memancing dengan sifu-sifu? Mesti best kan? Untuk episod kali ini, saya akan bawa anda semua memancing di tempat larangan. Siapa-siapa yang mancing dekat sini, boleh ditangkap dan juga didenda. Minggu ini saya mengembara ke daerah Tambunan di bahagian pedalaman Sabah. Daerah Tambunan ini terletak kira-kira 81 km dari ibu negeri Sabah, iaitu Kota Kinabalu. Tambunan ini terletak pada ketinggian 1000 meter di Banjaran Keroka. Untuk sampai ke daerah ini, kita perlu memandu kereta kira-kira 2 jam kalau dari Kota Kinabalu. Disebabkan kedudukan geografinya yang tinggi dari aras laut, dan menyebabkan udara dan juga keadaan di sini cukup dingin dan cukup nyaman sekali. Sekarang kami menuju ke Kampung Kuala Monsok untuk memancing di tempat larangan. Larangan macam mana? Di Sabah ni ada satu sistem bagi menjaga hasil sungai dan menjaga ekosistem sungai agar kekal bersih dan tidak tercemar. Sistem ni namanya Sistem Tagal. Sistem Tagal atau sistem Bombon yang bermaksud jangan dalam bahasa Kadazan Dusun merupakan satu kaedah yang digunakan untuk memelihara biosfera secara tradisional di Sabah, khususnya bagi sumber hidupan akuatik di sungai. Melalui sistem ini, penggunaan sumber semula jadi atau kawasan tertentu dihadkan bagi tujuan pemeliharaan dan bagi memastikan kewujudan sumber tersebut secara berterusan. Sistem Tagal ini satu kaedah tradisional yang telah diubah suai menjadi satu sistem pengurusan yang lebih tersusun di bawah pemantauan Jabatan Perikanan Negeri Sabah. Ini dia saya perkenalkan, Ryu Chiang, ataupun master dekat sini, sifu dekat sini. Sebenarnya Ryu ni saya ada sejarah dengan dia lah. Dia ni adalah orang pertama yang saya nampak bermain permainan gewang. Waktu tu di Kuantan. Masa tu saya belajar lagi dekat universiti. Dan pada setiap malam, saya akan pergi ke satu kawasan ni. Kalau kat Kuantan ni dia ada benteng lah. Jadi saya akan nampak dia ni sorang-sorang mancing guna gewang. Saya pelik lah. Dia mancing guna umpan tiruan. Di situ sebenarnya saat saya minat dan mula menceburi. Dan sekarang ni tahun 2023 dah. Mana Ryu kita dah kenal 15 tahun dah. Ya. Diam tak diam. Okay Ryu, ceritakan sikit. Macam mana pula you boleh ada kat Sabah ni? Dan you boleh suka main tagal ni. Sebelum ni you main siakap. Ya, saya memang suka main siakap. Tapi sampai sini saya nampak ada ikan belian. Lagi ikan belian di Sabah kalau macam sungai dia orang semua tagal. Betul? Tagal banyak. Lagi tagal
bukan semua tempat boleh pancing. Betul. So di sini ada 2-3 tempat saja boleh pancing. Selalu dia orang buka boleh untuk pancing di tempat dia sungai pun kecil pendek saja. Lepas tu saya nampak sini tampunan. Dia panjang ada 3 km boleh pancing. Dan ikan-ikan kat sini pun rare kan? Bukan senang. Ya, dapat, kan? ya. Dan untuk pengetahuan semua lah, untuk kita nak cari kelah ni sebenarnya, it's not easy, bukan senang. Berapa kerap you mancing kelah ni? Sehari-hari ya? Ya. Hari-hari ya? Hari-hari. Jadi orang yang cukup pengalaman dan saya jumpa orang yang betul lah. Saya jumpa. Saya nak bertanding dengan ini. Macam, okey ke? Boleh? Ha? Boleh? Formatnya mudah. Setiap minggu kita akan adakan pertandingan. 4 kategori utama yang akan dipertandingkan, iaitu tangkapan yang pertama, tangkapan ikan sasaran, tangkapan ikan terbesar dan yang terakhir, jumlah tangkapan. Dan di episod ke-13 dari jumlah kiraan markah tertinggi, kita akan nobatkan juara Sifu antara Sifu. Sifu yang terhebat di antara kami. Tapi sebenarnya saya lebih kepada nak saya jumpa you ni nak dapat you punya pengalaman. Okay? Mungkin saya ada kelebihan di lapangan pancing yang lain. Tapi pemancing ni dia takkan boleh kuasai semua tempat. Ya, betul. Dia kena pergi, dia kena rasai sendiri ya. Jadi itu yang saya buat. Saya jalan-jalan, saya nak mancing semua tempat. Ini dia. Ini adalah ikan pelian kalau anda semua nak tahu. Ikan pelian ni adalah kategori ikan kelah. Okey, dan specialnya ikan kelah ni, ikan pelian ni dia hanya ada di Sabah dan juga ada sedikit taburannya kita dapat kesan di negeri Sarawak. Okey, yang pertama dia spesies dia kebiru-biruan kan? Dia gelap-gelap. Dia kegelap-gelapan. Dan yang kedua dia ada keemas-emasan dan yang keemas-emasan ni kita nak cari dekat sini ni. Dan kalau anda perhatikan kedua-dua spesies ni dia ni mustahil, saya berkata mustahil boleh hidup di kawasan yang tercemar. Dan sebab itu kami datang ke sini kerana mereka di sini, kampung-kampung di sini mengekalkan persekitaran, sungai yang bersih dan mereka betul-betul jaga spesies ni. Ya. Sebab itu dia wujudkan sistem tagal. Dan tujuan mereka hanya satu, ingin menjaga spesies kebanggaan di negeri ini. Okey, Ryu, biasanya kalau sebelum saya sampai ke tempat baru, sebelum saya mancing dekat tempat baru, saya akan tanya dulu dengan orang dah biasa. Jadi, untuk main dekat sana, macam mana? Adakah kita kena pakai peralatan ultralight macam ni? Kalau boleh jangan. Kalau ke sana bagus pakai light set ke atas. Tidak sesuai sebab di sini lain. I see. Jadi makna kena pakai satu lagi lah, macam ni, medium lah. Ya. Okey, macam mana gewang? Pakai gewang kecil ke, gewang besar ke? Gewang kecil boleh kalau untuk ikan pelian. Jadi mana gewang saya ni, mana yang agak-agak okey kalau kata top water ke, crank ke, pino ke, mana di yang sini macam sebarau, pensel-pensel besar ni tak ada masalah, memang boleh. Kalau target pelian kelah, yang bentuk-bentuk crank, faham. Besi-besi macam blade, yang semua boleh itu. Yang ada bulu, tiada bulu, semua boleh. Leader macam mana? Leader, size leader? Bagus pakai 20 pound ke atas. Ngam. 20 pound, 30 pound. Sesuai di sana. You biasa kat sana pakai gewang macam mana? You pakai gewang apa? Saya pakai gewang-gewang handmade. Oh, you buat gewang sendiri, handmade. Oh, ini semua handmade lah ni? Ya. Ini popper sinking. Ini jig ni? Ya, rubber jig. Rubber jigs. Ini Spinner bait. Wah, ini semua mana ada kat kedai ni? Oh, you boleh buat sendiri gewang Ya. Jadi bila nak buatkan untuk saya pula? Boleh. Bila-bila masa. Okay, Rio, dah ready? Bah, Jom, kita first cast dulu. boleh. Kita buat first round. Boleh. Kalau anda semua nak tahu siapa yang menang antara saya dan juga Rio,
Teruskan bersama kami dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Okey, untuk permainan dekat sini, saya tak pernah sampai lagi sungai ni, Tagal ni. Walaupun saya pernah beberapa kali bermain permainan di Tagal untuk spesies ikan pelian. Jadi apa yang saya buat, saya nak perhatikan dulu permainan riu. Okey, kerana ini antara salah satu strategi. Okey, kalau kita tak pernah lagi sampai mana-mana kawasan, apa yang kita buat adalah dengan observation. Pertama, macam mana cara permainannya. Walaupun permainan casting ni adalah benda yang sama, baling dan tarik, tapi sebenarnya berbeza. Kat mana dihantar gewang. Macam saya perhatikan tadi pada awalnya, dia hantar gewang di hujung-hujung sungai. Dia akan hantar sejauh yang mungkin rapat ke hujung sungai. Dan saya perhatikan juga dia punya tempo karawan dan juga gewang-gewang yang digunakan lah. Kita perhatikan dulu dan kita cuba copy apa yang dia buat. Kerana apa? Sebab dia dah biasa di sini dan kebiasaannya teknik tu berkesan dan biasanya pemancing-pemancing ni dia akan ulang semula teknik yang berkesan sebelum tu untuk dapatkan tangkapan. Jadi ini saya nak tengok dulu apa yang dia buat. Memancing di sungai yang tenang dan damai ni memang kesukaan saya. Dengar deruan air mengalir tu pun dah cukup menenangkan. Lupa sekejap lah hiruk pikuk kota bila sampai sini. Kalau kita memancing di Tagal ni, kita akan meranduk menyusuri sungai ni. Cari tempat-tempat yang berpotensi untuk kita hantar gewang kita. Bab jenis gewang apa nak pakai ni pula bergantung pada anglers tu sendiri. Tidak ada ketetapan. Yang penting jangan buat kecoh tepi sungai. Dan kalau boleh, duduk jauh-jauh dari tebing untuk mengelakkan ikan pelian ni culas. Okey, sebarau. Ya. So sebarau 2 line ni. Okey, ini sebarau. Ikan sebarau ni kecil, tapi ikan ini boleh membesar sehingga 9-10 kilo lah. Iaitu ini sebarau. Dia sebarau pun ada 2-3 jenis. Ada sebarau 2 belang, ada sebarau belang cross, ada macam-macam lah. Dan di sini rekod kena 9 kilo lah. Ini info daripada orang kampung. Jadi itu sebarau. Yang pertama, kita akan kembali lepaskan semula dia ke habitat dia. 1-0. Alah. Ya. Yo, sebarau. Padu. Wow. Weh. Woi, besar. Besar. Naik sudah. Wow. Hai. Inilah dia. Sebarau. Dan ini merupakan antara spesies yang popular lah. Ya, yang ni krok. Dia punya belang X punya ini. Sebab dia warna kuning sikit ekor dia. I see. So, kalau di Semenanjung, biasa dia warna merah saja ekor dia. Jadi ini... Dan sebaraunya, epik ni, dalam keadaan gewang saya tadi tu tak berenang. Dia tersangkut mata kail dia. Dan dia terus buat serangan hendap daripada bawah. Ada top water explosion tadi. Dan ini dia skala 2.2 kilo timbangan tadi. Dan saya menanganinya dengan peralatan kelas sederhana berat lah. Medium kelas medium. Kenapa? Sebab inilah dia seperti yang dikatakan Ryu. Sebab akan ada yang saiz macam ni yang datang menghentam dalam keadaan sungai arus yang deras. Memang macam tu lah sini. Ya, memang. Walaupun ini bukan kita punya target hari ini, tapi macam mana pun saya rasa cukup berbangga dan happy. Ya! Oi, padu. Saya nak lepaskan cepat. Yuhu! Padu Yes!
Yo, Ya. rasanya tengok sekarang ni keadaan matahari dah mula panas. Dan tak tahulah kalau sebelum ni biasanya waktu panas macam ni ikan-ikan ni dah mula berselindung tempat-tempat redup. Betul? Ya, tapi boleh cari tempat yang banyak pokok sikit ni. Jadi kita fokus kat kawasan-kawasan bawah Ya. pokok lah kan? Ya. Jadi adakah? Ada di bawah lagi. Ada. Jadi kita pindah lah kan? Ya. Okey, jadi teruskan bersama kami dalam Joran Borneo 2. Kami akan kembali selepas ini. Tak berhorap, tak berhorap. Strike. Walaupun setelah mendapat ikan ketiga, misi mencari ikan sasaran masih diteruskan. Kami masih belum putus asa lagi. Kami menyelusuri sungai cantik sepanjang 3 km ni demi mencapai misi kami. Satu peringatan untuk semua yang bermain di sungai pegunungan seperti ini. Risikonya sama macam sungai-sungai lain, iaitu kepala air. Jadi pemancing kena sentiasa peka. Jangan memancing waktu hujan dan segera naik ke atas kalau air dah mula deras atau bertukar keruh. Uyuh, okey. Uyuh. Tak berhorap, tak berhorap. Strike. Wuhu, belian. Alhamdulillah. Yes. Inilah dia spesies yang kita cari. Okey, macam saya cakap pada awal tadi, saya tukarkan saya punya gewang dengan spoon dan untuk menukar strategi lah. Dan berjaya orang kata membuka mulut pelian ni untuk bantai gewang saya dan juga gewang Ryu. Ryu pun sama juga, dia pakai kilat-kilat tu nampak. Ya, Ada nampak. blade-blade. Tapi macam mana pun saya tetap jealous lah. Ryu punya besar sikit lah. Tapi mungkin kita ada masa sikit lagi. Kita try cari lagi. Kok dapat yang size-size sikit, besar sikit. Jom. Sebentar tadi saya dan Ryu mendapat double strike. Strike yang serentak apabila kami menukar strategi permainan. Betul lah, kita mesti cuba pelbagai strategi untuk mendapatkan hasil yang dicari. Ayah. Fish on. Oh. On. Wow, besar. Besar. Wah. Good size. Mantap. Belian Borneo Sabah. Hei, precise. 3.5 pound lah. 3 Wah. pound. Dekat-dekat 4 pound. Wah, kilo lebih. Oh, kita baling tak sedar dah petang lah. Ayuh. Ya. Tengok matahari pun dah condong lah. Jadi, apa kata kita tamatkan kita punya pemburuan pelian kita kat sini? Boleh. Boleh? Boleh. Rasanya cukup lah kan? Ya. Kita pun dah dapat 2-3 strike. Rasanya kita baliklah. Boleh. Okey, jom Melayu. Let's go. Jalan. Jalan lah, cukup lah.
Macam mana spot yang ni Ali? You punya spot A, memang A lah. Okey, walaupun saya banyak kali mancing tagal, tapi ini di sini tempat kali pertama. Dan bila sampai tu suasana dia, yang paling best ikan dia dekat-dekat je. Ya, di sini makan teka-teka saja dapat yang paling betul-betul jauh. Ya okey mah, you dapat. Kau dapat banyak walaupun first time datang. Itulah. Saya dapat 2 sebarau, satu saiz Ya. besar, 25 pound. Makan depan saya. Makan depan ya. Lagi 2 tu saya dapat pelihan kecil. Ya. Saya datang sini, saya nak cari pelihan besar. Tapi dia dapat dekat you. Alah. Macam tu lah kita mancing ni, betul tak? Kadang-kadang macam you dah biasa. You mungkin nak cari ikan lain, mungkin nak cari sebarau besar kan. Saya datang, saya nak cari pelihan besar. Tapi dia bagi saya sebarau besar. Jadi apa pun Rio, terima kasihlah kongsi spot ni. Okey, jaga baik-baik spot ni. Right, supaya nanti saya boleh datang lagi. Jadi di sini ada sedikit cenderah hati daripada Joran Borneo 2. Tahniah Rio. Jadi bagaimana? Adakah anda semua berpuas hati dengan permainan kami pada hari ini? Jadi saya harap kepada semua pemancing tega ataupun sesiapa yang teringin nak memancing ikan pelihan ini, saya harapkan info-info dan tips-tips yang saya kongsikan dalam episod kali ini memberi manfaat kepada anda semua. Setiap lokasi dalam Joran Borneo 2 ini kami dah pergi merata tempat dan kita dah telah berjumpa dengan sifu-sifu, otai-otai handalan suatu kawasan itu. Dan memang terbukti kehandalan mereka bukan biasa-biasa, bukan calang-calang orang. Saya ni walaupun dah lama memancing, dah boleh kata lama juga saya bermain gewang, saya tetap merujuk dengan mereka-mereka ni, sifu-sifu di suatu kawasan ni, terutama bila saya nak pergi ke tempat yang baru dan tempat tu saya belum pernah pergi lagi. Okey, dan dari situ dengan berkawan, kita boleh perbaiki kelemahan kita dan kita boleh perbarui ataupun kita boleh improve kita punya skill, ilmu, knowledge dan everything berkaitan dengan hobi kita memancing. Nampaknya selesailah sudah trip saya memburu ikan pelihan di sini. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang dalam Joran Borneo 2, pencarian sifu antara sifu. Macam biasa, kita ambil joran, kita pergi memancing. Tapi sebelum tu, siapakah dia sifu antara sifu? Nantikannya dalam episod 13 nanti.